Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma arzuqna bi mutaba'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah diizinkan kita pada pagi yang barakah ini tiga berkat. Yang pertama, berkat kita berada di dalam majlis ilmu. Yang kedua, berkat hari Jumaat. Sebab tu kalau jumpa hari Jumaat, biasa orang Arab dia akan kata Jumaatun Mubarakah. Yang ketiga, berkat pada berada di awal pagi. Pada awal pagi, iaitu waktu yang Nabi SAW doakan khusus kepada umatnya dengan menyebut Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada awal pagi mereka. Dan alhamdulillah kita berada pada awal pagi, kita berada di dalam majlis ilmu, dan kita juga berada pada hari Jumaat. Baik, pada pagi ini kita akan sambung bacaan kitab ringkasan Riyadhus Salihin yang kita telah pun masuk pada minggu yang lalu, bab berkaitan tentang at-tawakkal, tentang bab tawakal. Baik, dan pada pagi ini kita akan membaca hadis yang pertama yang menceritakan tentang perihal tawakal. Muka surat 20, hadis yang pertama, hadis yang telah direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bersabda kepada kami, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhait. Dia kata, aku pernah diperlihatkan seluruh umat kepada aku. Bila diperlihatkan ni, ada yang mengatakan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada yang mengatakan pada ketika waktu yang lain. Baik, jadi Nabi kata, aku ni diperlihatkan, maknanya ditunjukkan kepada aku. Ditunjukkan, dinampakkan kepada Nabi SAW ni. Dia kata, an-nabi wa ma'ahu ar-ruhait. Diperlihatkan seluruh umat kepada aku, yang mana aku melihat seorang Nabi bersama sekumpulan kecil. Ruhait, sekumpulan kecil manusia, iaitu pengikut-pengikut dia. Ar-ruhait adalah jumlah yang kurang daripada 10 orang. Dia kata ditunjukkan pada aku umat manusia seluruhnya, dan aku dapat tengok ada seorang Nabi bersama dengan beberapa orang pengikut. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Ada Nabi yang aku tengok dia bersama dengan seorang ataupun dua manusia. Dia kurang dalam sekitar seorang ke dua orang. Baik. Wan nabiyya laysa ma'ahu ahad. Dan aku juga tengok dia kata ada Nabi ni yang seorang-seorang, single saja, dia seorang je lah Nabi, tak ada siapa pun ikut dia. Baik, idza rufi'a li sawadun azim. Kemudian dia kata tiba-tiba datang sekumpulan besar manusia diperlihatkan kepada aku. Sawadun a'zam ataupun sawadun azim ni tiba-tiba mai ataupun ditunjukkan, nampak daripada jauh lagi ni satu kumpulan besar manusia. Fadhanantu annahum ummati. Aku duk sangka yang ni mesti umat aku. Okey, yang ni mesti umat aku pasal ramai. Baik, kerana di antara nabi-nabi ni, nabi yang paling ramai pengikut ni nabi mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Contoh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni, inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara kullama da'autuhum yaj'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshawna thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara fa inni da'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sampai ke akhir ayat. Cerita Nabi Nuh alaihi salam berdakwah pada kaum dia siang malam macam Nabi juga. Kemudian dia berdakwah kepada kaum dia ni pada terang-terang dan juga secara sembunyi-sembunyi. Baik secara berdepan dengan dia orang ni berdakwah. Berapa lama dia berdakwah ni? Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa 50 ama. 950 tahun berdakwah siang dan malam. Apa Allah kata kepada dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Nuh? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan yang beriman dengan dia ni hanya beberapa orang saja walaupun 950 tahun. Apa pengajaran dekat sini? Pengajarannya hidayah ni milik Allah. Tugas Nabi-Nabi menyampaikan. Berapa orang nak ikut itu bukan persoalannya. Sama dengan kita, tugas kita menyampaikan dakwah Islam. Orang nak ikut tak ikut itu bukan ceritanya. Ceritanya kita sampai ataupun tidak. So, adapun Nabi SAW yang masuk Islam bersama, yang masuk Islam ni afwajan, iaitu gelombang yang amat besar daripada zaman dahulu sampai ke hari ini, sehingga tidak ada satu tempat pun di bumi ini melainkan di situ adanya orang Islam. So ada Nabi yang tak ada langsung pengikut. Baik, kemudian dia kata, aku melihat, bila mana saat aku melihat ada satu kumpulan manusia yang ramai, fadhalantu annahum ummati, aku duk sangka yang ni mesti umat aku. Faqila li, tapi dikatakan kepada aku pada waktu tersebut, hadza Musa wa qaumuh, bukan kau yang tu wahai Muhammad, itu adalah kaum Nabi Musa alaihi salam bersama dengan kaumnya di kalangan Bani Israel. Baik, walakin unzur ilal ufuq, tetapi dikatakan kepada Nabi SAW, sekarang engkau lihat di satu ufuk. Apa makna ufuk? Ufuk ni kita melihat daripada satu tempat ke arah satu pandangan yang amat jauh. Daripada kejauhan ni kita akan dapat lihat, maka dipanggil ufuk. Contoh, seorang yang pandang ke kanan, dia akan nampak ufuk kanan. Seorang yang pandang di kiri, dia akan nampak ufuk kiri. Ufuk ni bila kita berada di satu tempat yang tidak ada halangan untuk kita tengok. Seumpama seorang yang melihat di penghujung langit. Awan kita tengok di hujung sekali. Kalau tengok kat tengah padang pasir, di hujung kanan ataupun kiri, yang tu dipanggil ufuk. Maka dikatakan kepada Nabi SAW ni, walakin unzur ilal ufuq, sekarang wahai Muhammad, perhatikan, lihat di penghujung sana. Fanazartu, aku pun pandang. Fa iza sawadun azim, tiba-tiba aku melihat jumlah manusia yang amat ramai. Faqila li, maka dikatakan lagi kepada aku, unzur ilal ufuqil akhar, lihat pula ke satu penjuru yang lain. Lihat pula ke satu arah yang lain. Fa iza sawadun azim, aku lihat ada lagi satu kumpulan manusia yang besar. Faqila li hadhihi ummatu, maka dikatakan kepada aku, itulah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, mereka adalah 70,000 umatmu yang akan masuk syurga tanpa hisab. Wala azab, dan tidak diberikan sedikit pun kepada mereka azab. Thumma nahadha fadaqala manzilahu, kemudian setelah Nabi SAW ceritakan begitu, maka apa dia buat? Baginda pun bangun dan masuk ke dalam rumah. Baik, stop sampai dekat situ. Okey, sekarang kita tanya soalan macam biasalah. Okey, dah sedia dah, ready dah jawab soalan? Okey, dah ready. Okey, baik, sekarang kita tanya soalan. Nak tanya seorang-seorang ke? Hangpa mampu apa hari ni? Okey. Dia kalau tak tanya tak boleh, dia jadi lali, dia lentuk macam saja. Okey, so kita tanya soalan, dia cegas kita ni sikit. Baik. Saya ulang balik cerita dia. Nabi SAW cerita kat kita. Dia kata, aku ni ditunjukkan pada aku Nabi bersama dengan pengikut yang masuk ke syurga. So dia kata ada Nabi yang beberapa orang pengikut, ada Nabi yang tak ada pengikut, ada Nabi yang ada 10 orang pengikut, dan ada Nabi yang ramai pengikut.
Dan bila aku tengok di satu tempat ni ramai pengikut ni, aku duk sangka yang tu umat aku dah. Tapi dikatakan tak, tu bukan umat kau, tu umat Nabi Musa AS. Kemudian diminta aku untuk melihat di salah satu ufuk yang lain. Maka di sana diperlihatkan kepada aku 70,000 umat manusia yang dikatakan kepada aku, itulah umatmu, mereka akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Okey, stop dekat situ. Soalannya adalah, okey, saya tanya, Haji rasa apa bila baca hadis ni? Bila sampai dekat tu lah point tu, apa yang duk fikir dalam kepala, yang terlintas dalam kepala? Rasa kadang kita rasa, kita ada yang rasa yang ada, terasa begitu jauh. Terasa begitu jauh. Okey, baik, jawapan bagus. Terasa begitu jauh. Haji rasa apa? Sama ada kita termasuk tak sama. Hak ni bagus lagi sikit. Okey, baik, kita ni masuk ke tidak ni dalam 70,000 ni? Agak-agak masuk tak? Jauh, ha? Okey, baik. Apa rasa? Okey, baik. Yang ni bagus. Ini orang ni orang belajar tasawuf. Dia kata, saya harap saya termasuklah dalam 70,000 tu. Saya harap. Okey, walaupun tak tahu, tapi saya harap. Ingat tak ketika kita belajar tentang khauf dan ar-raja, saya bacakan satu riwayat menceritakan kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar kata, kalau di akhirat kelak, launada munadin yaumal qiyamah, kalau sekiranya okey, baik. Kadang jadi ustaz ni macam jadi tok bomo. Okey, baik, orang masuk hospital, orang cerita, orang sakit nak buat operation, dia cerita. Ni sahabat kita Haji Mansur bin Haji Jamaluddin, okey, sedang menerima rawatan di Hospital Besar Melaka kerana mengidap kanser usus. Jadi minta didoakan, mudah-mudahan Allah berikan syifa, penyembuh kepada dia, Allah sabarkan hati dia, dan Allah berikan sebaik-baik ganjaran kepada sahabat kita yang sedang sakit ni. Baik, sama balik. Kat mana tadi? Dia tadi saya cerita apa? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni apa berlaku dekat dia? Dia kata, launada munadin yaumal qiyamah, kalau di hari kiamat, kalau dipanggil kepada aku, kullun nas yadkhulunal jannah illa wahidan, semua orang masuk ke dalam syurga melainkan seorang saja. So waktu tu apa yang kita rasa? Ada harapan. Tak ada harapan lah. Baik, Umar tak cakap macam tu. Dia kata, kalau dikatakan semua orang masuk syurga, seorang saja tak akan masuk. Dia kata, la aqiftu an akuna wahidan, aku takut kalau aku hak seorang tu. Aku takut, dia kata, kalau akulah yang seorang tu, takut. Baik, dia katakan lagi, launada munadin yaumal qiyamah, kalau dikatakan di hari akhirat, kalau kullun nas yadkhulunan nar illa wahidan, semua orang masuk ke neraka melainkan seorang saja. Apa pula itu? Dia kata, la rajautu an akuna wahidan, aku harap sangat akulah yang seorang tu. Okey, baik. So begitulah keadaan kita, maknanya refleksi diri ni bila kita berhadapan dengan sesuatu. Sekarang kita berhadapan dengan ada orang dikatakan mereka ini akan masuk ke syurga, jumlah mereka 70,000. Dan soalannya, adakah kita masuk ke kita tak masuk? Mesti kita terfikir benda ni. So apa kita nak kata waktu tu? Kita mungkin, ada orang mungkin kalau dia orang yang beramal dengan sebaik-baik amalan, dia kata mudah-mudahan aku termasuk di kalangan 70. Tapi kalau tak berapa nak beramal, apa yang perlu ada? Waktu tu takut ke? Dia harap, takut. Ya Allah, kalaulah aku tak masuk 70,000 tu macam mana lah. Agak-agak masuk ke tak masuk? Tak tahulah, tak berani nak kata tak masuk. Tapi itulah masalahnya. Baik, inilah keadaan dia. Kita takut kita ni masuk ke tidak ni dalam 70,000. Sebenarnya bukan kita seorang. Sebab tu di sana ada benda yang lain yang Nabi SAW nak sampaikan. Baik, summa nahadha, Nabi bangun. Okey, fadakhala manzilah, dia pun masuk rumah dia. Faqadhan nas fi ulaika allazina yadkhuluna aljannah bighairi hisab. Maka semua ni sahabat-sahabat yang dengar cerita Nabi ni pekat duk popek-popek ni, duk bising ni. Macam mana ni kita? Macam kita hari ni lah, duk terfikir ni, kita ni masuk ke tak masuk 70,000 ni. Solat malam jarang-jarang, sedekah adalah sikit-sikit, kemudian puasa kadang-kadang. Okey, baik. Habis apa yang istiqamahnya? Garu kepala tak tahu hak mana yang istiqamahnya pun tak tahu. Baik. So macam itulah juga dengan sahabat ni. Mereka dah berbincang ni, siapa dia ni yang akan masuk syurga tanpa hisap? Sebab 70,000 saja. 70,000 ni bukan banyak.
Baik. Kemudian dikatakan lagi pada waktu tersebut, faqala ba'duhum, mereka pun berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bincang-bincang punya bincang, akhirnya mereka pun, apa kata mereka pada waktu tersebut? Maka mereka pun berkata, sebahagian daripada mereka sahabat kata, boleh jadi hak 70,000 ni orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau dah dikatakan hak 70,000 ni adalah di kalangan orang yang bersahabat dengan Nabi. Okey, ni pandangan pertama. Okey, kita tulis dekat sini. 70,000 70k sahabat masuk syurga. Ni yang dijamin masuk syurga ni, 70,000 masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Masuk macam tu saja, terus masuk. Baik, jadi perbincangan ni, okey, para sahabat. Okey, para sahabat ni di sini dia orang duk nampak siapa dia ni yang 70,000 ni. Para sahabat kata barangkali orang yang bersahabat. Orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang bersahabat dengan Nabi? Di sana ada satu jaminan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan. La tasubbu ashabi illa biqair. Jangan siapa pun duk pi kutuk sahabat aku, duk cakap benda yang tak elok tentang sahabat aku ni, melainkan cakap benda yang baik saja tentang mereka. Walau anfaqta misla uhudin zahaban ma budda balagha ahaduhum aw nasifah. Kalau siapa pun korang ni kaya macam mana pun, kalau kamu bagi emas sebesar bukit Uhud sekalipun sedekah, nak bandingkan dengan mereka yang bagi sedikit ni, nescaya kamu takkan dapat capai darjat mereka. So menunjukkan darjat mereka ni darjat yang hebat. Lebih-lebih lagi sahabat yang memang dijamin mereka masuk syurga. Baik, siapa yang dijamin masuk syurga? Level pertama, siapa dia? Iaitu 10 sahabat Nabi. Okey, 10 sahabat yang Nabi jamin. Mereka terdiri di kalangan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terawal masuk Islam. Saya sebut sikit, tak payah sebut ramailah. Okey. Okey, sebut sikit. Sebut 4 lah, 4. Umar, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Hak ni kalau hangpa tak tahu juga memang teruk lah. Memang nak suruh nanti depa pergi beli apa dia tu? Kismis minda. Okey, baik. 4 orang ni confirm masuk syurga, 4 khalifah ni. Baki yang lain daripada yang 4 tu siapa dia lagi? Saya sebut tambah lagi 3 lah. Kita tambah sikit 3. Bilal salah. Nampak dah tahu dah salah. Okey. Lain lagi, bukan Bilal. Bilal tak termasuk dalam senarai 10. Bilal masuk bahagian lain. Syurga juga tapi dia tak termasuk 10 ni. Osman dah sebut dah 4 tadi. 4 khalifah yang terawal. Siapa dia? Tak, lelaki. Perempuan ada 4 dia. Okey, ni lelaki sahaja. Okey, siapa dia? Muawiyah pun tak termasuk. Sa'ad mana? Boleh Hasan Sa'ad. Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Okey, dah berapa dah jadi? Dah jadi 5. Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, baik. Lain lagi? Az-Zubair bin Al-Awwam. Okey, baik. Dah jadi berapa dah? 6. Dah jadi 6. Zubair bin Al-Awwam, dia pun maknanya dia, kalau dia tak masuk 10 ni pun dia memang dah confirm masuk syurga. Dia syahid dalam peperangan perangan Uhud. Okey, Zubair bin Awam dah berapa dah jadi? 6. Okey, next 7. Abdurrahman bin Auf. Okey, baik. Abdurrahman bin Auf dah berapa dah jadi? 7. Okey, next lagi. Bukan. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, baik. Dah berapa dah jadi? Okey, 8. Lagi 2. Talhah bin Ubaidillah. Okey, Talhah bin Ubaidillah, sharpshooter, pemanah tepat. Dia letakkan badan dia di hadapan Nabi sehingga orang panah dia 70 tikaman pada badan dia. Okey, baik. Tu Talhah bin Ubaidillah tu. Okey, next. Yang terakhir 10. Yang ke-10. Empat Google apa ni. Okey, baik. Yang terakhir perawi hadis ni, dia cerita, dia kata aku dengar Nabi kata 10 orang dijamin masuk syurga. Dia pun sebut satu tu. Dia pun kira 9. Lagi seorang siapa dia? Dia diam. Dia orang pegang dia orang kata demi Allah, dia kata hang tadi kata 10. Siapa dia orang nombor 10 kami nak tahu. Akhir sekali dia pun sebut, dia kata akulah yang ke-10, Sa'id bin Zaid bin Amru. Okey, Sa'id bin Zaid bin Amru, seorang iaitu
adik ipar kepada Umar Al-Khattab. Dia berkahwin dengan adik Umar, iaitu Fatimah binti Khattab. Nama dia Sa'id bin Zaid bin Amru. Dia lah 10 orang yang dijamin masuk syurga. Next, selepas 10 tu pula siapa dia? 313. Okey, siapa dia 313? Nombor 313, cerita apa? 313. Bila sebut 313 tu apa? Mengingatkan apa? Sini ada orang mengajar sirah Nabawiyah tak? Pasal itulah. Okey, lepas ni kena minta dia orang tambah lagi satu kelas. Sirah Nabawiyah. Rugi kalau tak belajar. Kita duk sambut Maulidul Rasul tiap-tiap tahun. Sambut baguslah sambut. Tapi kena belajar sirah sebagai salah satu tanda membuktikan yang kita betul-betul cinta. Orang kalau dia sayang ni, semua benda dia nak ambil tahu. Saya dulu zaman belajar dulu, kami ni pelajar ni duk gila dua benda. Yang pertama kasut bot kumpul, yang kedua seluar jin. Seluar jin 501, Levi's 501 ni jadi pengumpul, kolektor. Kumpul ni sampai kami cari tahun yang paling lama, kemudian buat research, cari pula kenapa seluar ni pula, yang ni tahun bila, apa macam mana cara, apa bezanya. Kemudian kasut Timberland waktu tu duk gila kasut Timberland. Ya Allahu Akbar. Sampai sebab suka menjadikan kita kaji. Baik, samalah juga kita dengan kita. Kalau kita katakan kita sayang dekat Nabi ni, confirm kita nak tahu punya apa cerita tentang Nabi SAW. Baik, tak apalah kalau tak sempat nanti kat rumah ngaji, nanti saya buka satu kelas sirah dekat Abu Hubaib Learning Center. So pekat pilih ramai-ramai, nanti kita belajar sirah. Okey, so kita dah ada 3 TV besar. 3 TV besar. Ada sahabat kita yang wakafkan TV besar tu, kita gantikan projektor. So pakai TV besar tu lebih senang. So kita akan tembak keluar dekat TV tu. Kalau ramai pun mesti boleh tengok, dan kita teksnya kita akan keluarkan, dan mungkin kita buat cara belajar yang lebih efektif dengan gambar rajahnya, dengan apa namanya, lukisan-lukisannya, mudah-mudahan insya-Allah. Nantilah doakan mudah-mudahan berjaya. Baik, sambung balik. So siapa dia? 313 itu adalah di kalangan geng Badar. Geng Badar 313. Okey, yang dijamin masuk syurga. Next, kemudiannya pula selepas daripada tu, geng Uhud. Okey, geng Uhud. Next pula selepas daripada tu siapa dia? Muhajirin yang berhijrah. Okey, baik. Next pula pada tu pada di kalangan sahabat-sahabat yang disebutkan nama-nama mereka. Contoh Bilal bin Rabah, kemudian Sa'ad bin Mu'az. Okey, baik, dan pelbagailah lagi nama-nama yang lain. Tapi itu dia punya susunan dia, ranking para sahabat yang masuk syurga. Baik. So, kata perbincangan sahabat ni mesti sahabatnya. Sebab sahabat ni lah yang paling dekat dengan Nabi SAW. Setiap masa duduk dengan Nabi ni, mungkin para sahabat. Ni perbincangan dia orang ni. Baik. Kemudian apa lagi yang mereka kata? Ada lagi pula yang mengatakan, kat mana dah tadi? Faqala ba'dhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum, ada lagi pandangan mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Baik, ada lagi yang mengatakan mereka yang lahir dalam Islam. Okey, lahir dalam Islam. Siapa dia yang lahir dalam Islam ni? Pada zaman tersebut di kalangan para sahabat lah. Ada sahabat dia lahir bukan Islam, tapi selepas tu dia masuk Islam. Dan kemudian datang lagi pula kanak-kanak yang lahir setelah mana ibu bapa mereka dah Islam, mereka pun dilahirkan dalam Islam. Mungkin mereka itu, kata mereka lah, di kalangan topik perbincangan para sahabat ni. Baik, kemudian apa dia lagi, dia kata walam yusyriku billah. Dan mereka ini orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah. Tak macam kita ni, kita dulu bukan Islam, kemudian kita masuk Islam. Wa dzakaru asya'. Kemudiannya pula mereka pun menceritakan sembang lagi macam-macam poin lah yang mereka sebutkan. Baik, pelbagai kemungkinan. Kalau kita pun sama juga. Siapa mungkin orang yang sembahyang malam. Kalau kita mungkin macam tu. Sebab Nabi kata siapa yang sembahyang malam masuk syurga dengan selamat. Sungguh ada hadis yang menyebut. Okey, apa dia hadisnya? Ufyus salam wa at'amut ta'am wasilul arham wa salatul lail wa nasuniyam tadkhulul jannatu bisalam. Sebarkan salam, jamu orang makan, hubungkan silaturahim, solat di tengah malam ketika orang lain sedang tidur, kamu masuk syurga dalam keadaan selamat sejahtera. Tak ada siapa pun nak kacau kau masuklah syurga. Bagi siapa ni? Solat malam tambah plus 3 buat kebaikan pada orang, salam, makan dengan silaturahim, confirm masuk syurga.
Mungkin yang tu, kalau kita perbincangan kita nak bincang lagi siapa mesti orang yang rajin bersedekah kot. Baik, mungkin orang yang rajin berpuasa kot. Iaitu dibukakan, diberikan pintu royan. Mungkin orang yang rajin baca Quran kot. Okey, baik. Mungkin itu, mungkin ini. Tapi siapa pun tak boleh memberikan satu jawapan yang tepat. Kerana kita tak tahu pun. Itu semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa berlaku? Setelah mana mereka duk sembang popek ni. Kemudian wa zakaru asya' fa kharaja alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Bila Nabi keluar, faqal, Nabi pun bersabda, "Mallazi taquduna fi?" Apa hangpa duk sembang, duk bising-bising ni? Sembang apa ni? Fa akhbaru, maka mereka pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka duk sembang tu. Faqala, maka berkatalah, humul ladzina la yarqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut. Nabi terus jawab persoalan yang mereka sedang duk bincang ni, maka dijawab pada waktu tersebut. Baik, yang ni dua jawapan ni, jawapan daripada siapa dia ni? Ni jawapan daripada sahabat. Okey, sekarang kita masuk jawapan daripada Nabi pula sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ni, dia kata yang pertama sekali, mereka siapa? Mereka adalah iaitu allazina la yarqun, la yarqun. Okey, saya tuliskan kat sini ya. Okey, la yarqun. Okey, la yarqun. Tak lagi kita terjemahkan. Okey, yang kedua lagi dia kata siapa dia? Iaitu yang kedua, wala yastarqun. Wala yastarqun. La yastarqun. Okey, hari ni kita belajar bahasa Arab dulu. La yastarqun. Kemudian yang ketiga siapa dia? Yang ketiganya adalah wala yatatayyarun. La yatatayyarun. Baik, yang keempat, siapa dia lagi mereka? La yatatayyarun. Yang keempat ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orangnya yatawakkalun. Yatawakkalun. Okey. Baik, so ada apa? 1 2 3 4. 4 jawapan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka duk bincang ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cakaplah dekat dia orang. Siapa 70,000 orang ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang tidak pernah menjampi. Okey, la yarqun, tak pernah jampi. Okey, jampi, ni jampi. Apa? Macam mana jampi ni? Orang yang bukan jenis geng jampi. Jampi siapa ada jenis duk jampi ni? Tok bomo, orang yang mengamalkan ilmu hitam, hantu hantang sekolah pak jantung, sekali aku tendang, 2 kali kau melambung. Okey, jampi. Okey, baik, apa dia? Aci kade wadu kuda-kuda ka aci pole-pole aci cina walana aci keduk-duk. Okey, baik. Cak uak yang ai ding geding nak. Ni semua ni jampi-jampi mengarut semua. Siapa ada jampi macam tu, tak kira sama ada dia jampi orang ataupun dia jampi pada sesuatu benda, maka dia masuk dalam, orang ni tak termasuk dalam ni. Maksudnya apa? Dia dah out, terkeluar dah daripada 70,000. Jampi saja terkeluar. So, seperti dia kat sini, Tok Bomo, pengamal ilmu hitam, kepercayaan karut. Okey. Orang dulu suka juga jampi-jampi secara tak, dia main benda adat kan. Contohnya kalau budak-budak tengah berjalan jatuh ke depan, jatuh. Atuk dia pun panggil mes sini, dia pun gosok apa dia kata? Fang tupu takai balik bukit, budak nakai boleh sakit. Tu version utara. Version Melaka pula, fang tupu takai balik pintu, budak nakai memang macam tu. Betul ke? Kan? Tu version Melaka kan? Baik. Tahu ke terjemahan? Terjemah tengok. Tupu takai balik bukit tu apa benda? Siapa boleh terjemah? Tupu takai balik bukit tu apa benda? Tupu takai balik bukit tu. Saya tanya atuk saya kata tupu takai balik bukit tu, dia kata jenis mambang. Tahu mambang tu apa? Mambang ni hantu setan, jenis benda-benda mengarut. Tapi itulah yang disebut oleh orang tua-tua dulu-dulu. Mambang tanah lah, hantu tetek lah sampai. Sungguh orang kita suka mengarut benda-benda macam. So, orang yang menjampi ni tak ada terkeluar. Out, terkeluar dah. Yang kedua, wala yastarqun. Siapa dia wala yastarqun ni? Iaitu orang yang diminta mereka untuk dijampi. Okey, orang yang minta untuk dijampi. Orang yang minta untuk dijampi ni, okey, malah termasuk di kalangan orang yang tak termasuk. So, orang yang tidak meminta untuk dijampi masuk syurga. Okey, adapun yang meminta untuk dijampi, maka tidak masuk syurga. Siapa orang yang meminta untuk dijampi ni?
Orang yang pergi jumpa Tok Bomo lah. Tok Bomo, saya ada masalah. Tak apa, saya memang tahu. Tak tanya, tak beritahu pun saya dah tahu dah datang ni sebab ada hajat kan. Oh, macam mana Tok Bomo tahu? Nama pun Tok Bomo. Saya tahulah tak ada siapa pun mai kat sini mereka ada hajat. Pandai Tok Bomo. Okey, punya pembohong. Okey, so orang yang pergi minta jampi daripada Tok Bomo, mereka tak termasuk dalam ni. Kawan saya buka kedai sewa kereta. Malam tu 4 biji kereta dia kena bakar. Tak tahu siapa bakar. Kebetulan saya baru balik belajar, saya ada pasport lagi. Dia kata, "Jip, jom teman esok ikut aku sekejap." "Gimana pergi berubat?" "Kat mana?" "Kita pergi Patani." Jadi Kedah Patani ni lebih kurang sekitar 2 jam lebih sikit lah naik kereta. So masuk ke Bukit Kayu Hitam, Danok, tembus sampai ke Yala Naratiwat. So sampai dekat Patani, dia ada janjian malam tu pergi lepas maghrib. Saya pun tak tahu, kata dia nak pergi jumpa Tok Bomo. Sampai tu, gimana dia kata, kita pergi berubat lah. Sebut berubat, kita ingat berubat sakit. Sampai-sampai rupa-rupanya pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo ni budak muda, umur 15 tahun, dapat ilmu perbomohan daripada mimpi. Baju pun tak pakai kurus kedai, pakai ke plekat. Baik, kita sampai-sampai, Tok Bomo ada. Sekejap, Tok Bomo tengah makan nasi. Dia kata tunggu, pukul 8 baru kita start. Tak apalah, pukul 8 masuk. Dia panggil masuk, dia letak satu dulang kat depan. Tok Bomo tu pun letak kedua belah tangan dia dalam dulang. Ada apa ni Mai? Okey, dia pun cakap lah, kami Mai daripada Kedah. Mai ni ada masalah nak tanya, kereta 4 biji kena bakar, nak tahu siapa yang bakar, siapa yang buat kerja jahat ni. Dia kata okey, baik. Dia kata tok tengok. Dia pun tepuk kelepak. Bahasa siam dia lah. Kita pun tak tahu apa dia sebut. Sampai dia cakap mau last kali macam cerita Peramli, kelepak. Pak, dia tepuk sekali. Ada tukang terjemah kat sebelah. Tukang terjemah sebelah ni kata, dia kata Tok Bomo kata, dia kata belakang kedai ada sungai, betul? Betul. Depan kedai ada jalan raya, betul? Betul. Okey, baik. Depan jalan tu ada kedai makan, betul? Tokek kedai makan badang gemuk gedempol, betul? Okey, baik. Kemudian dia kata, masuk duit. Saat lagi baru cerita lain pula sampai. Dia suruh bawa duit. Bawa pula duit dalam dulang tu. Lepas tu dia buat lagi, dia cerita. Masuk lagi duit, dia cerita separuh. Tapi benda yang dia cerita tu nampak macam real. Okey, last kali conclusion dia apa? Dia kata orang depan buat. Siapa orang depan tu saya tak boleh cerita, tapi orang depan yang buat. Okey. So dia bagi tahu orang depan mana kita pun tak tahu. Tapi baliklah dapat duit dia dapat, kita pun balik dalam keadaan duk sangka buruk dekat orang, barangkali jiran dia yang tu, barangkali jiran dia yang ni. Tapi tu semua cerita kerja iblis nak melaga-lagakan di antara manusia. So kat mana syiriknya? Dia mempergunakan iaitu jampi-jampi yang mengarut. Jampi-jampi yang mengarut, dan orang yang datang pun minta untuk dijampi. Orang yang datang pun minta untuk dijampi, maka mereka tak termasuk di kalangan 70,000 ni, out, terkeluar. So dekat sini siapa ahli syurga ni? Mereka yang tidak menjampi, yang tidak minta untuk dijampi. Baik, next yang ketiga, wala yatatayyarun. Siapa dia mereka yang tidak tatayyur ni? Tatayyur ni iaitu tidak melakukan tilik nasib. Tidak melakukan tilik nasib. Tilik nasib macam mana? Saya tak ada duit shilling. Okey, baik. Kan duit shilling tu ada kepala, ada ekor. Kalau orang Kedah dia panggil sing dengan kong. Okey, baik, singkong. Kalau orang Melaka, kepala dengan ekor. Baik, katakan hari ni saya nak datang mengajar ni dekat sini ni. Hari Jumaat ni ada kelas. Nak pi tak pi. Orang rumah saya kata, baling duit lah bang. Okey, kita ambil duit satu, baling ke atas, tengok jatuh. Kalau kong aku pi, kalau sing aku tak pi. Maksudnya kalau kepala aku pergi, kalau ekor aku tak pergi. Jatuh ekor, okey, tak payah pergi. Pasal ekor ni petunjuk mengatakan tak payah pergi. Itu dia panggil tatayyur. Orang dulu dia nak buat sesuatu benda, okey, dia ambil anak panah ni, dia kata aku panah, kena dekat pokok tu, aku buat. Tak kena dekat pokok, aku tak buat. Dia ambil lah panah. Pak, dia panah. Okey, baik. Yang tu zaman dahulu. Datang pula zaman kita. Ketika zaman saya kecil-kecil dulu tahun 80-an, apa dia buat? Kami budak-budak sekolah pergi kedai Cina. Kedai Cina dengan hanya berbekalkan modal 5 sen atau 10 sen, pergi tikam. Tahu tikam? Okey, tikam, tengok kertas koyak satu, bayar duit dekat dia. Ni mesti pernah ni buat gelak dia macam ni. Okey, baik. Okey, baik. Tikam tu sama, tatayur lah tu. Nasib lah, kalau dapat, dia macam judi juga, memperjudikan nasib. Okey, so dapat. Tu dia panggil tatayur. Tatayur ni iaitu kepercayaan dengan cara bertenung nasib.
Bertenung nasib ni ikutlah. Antara bertenung nasib dulu-dulu pun sama juga, orang duk beli surat khabar, dia duk tengok lagi apa dia panggil tu, bulan-bulan tu bukan tu. Kemudian dia ada pula terjemahan dia, kita pun seronoklah baca tu, oh orang ni ada luck, orang tu tak ada luck. Ya, ramalan. Okey, itu pun termasuk di antara orang yang takkan masuk syurga. Ini di antara benda mengarut. So dia panggil tatayyur. Tatayyur ni iaitu mereka melakukan sesuatu untuk menentukan kehidupan mereka. Kalau tanpa benda tersebut dia takkan buat. Termasuklah kita katakan Abdul Muttalib pernah buat dulu. Abdul Muttalib dulunya dia nak korbankan. Dia nak korbankan anak dia sendiri, dia sanggup korbankan untuk patung berhala ni. Kemudian dia baling tatayyur ni, panah ni, tiba-tiba kena dekat nama Abdullah. Abdullah anak paling sayang. Oh, dia kata tak jadi, buat kali kedua lah. Buat pula kali yang kedua, kena nama Abdullah juga. Tak jadi. Buat pula kali yang ketiga, kena juga nama Abdullah. Last kali dia kata tak jadi, kita tukar dengan seekor kibash. Last kali sembelih, sembelih kambing. Tak jadi, sembelih anak dia. Sebab tu orang kata orang Arab punya teruk. Orang Melayu pun ada. Cuma orang Melayu ni dia berbeza sikit. Orang dulu-dulu, contohnya nak pergi rombongan meminang. Jalan-jalan tak biawak lintah kat depan. Apa buat? Patah balik. Sebab apa dia kata buat sial. Kita balik-balik sekolah ni tiba-tiba tengok ada pulut kuning. Pergi hantar sekejap rumah maklong hang pulut kuning. Buat pulut kuning mak, ada apa mak? Siapa khatam Quran? Bukan khatam, dia kata semalam biawak masuk rumah. Tunggu orang dulu-dulu ni. Sampai macam tu. Baik, so yang ni semua dinamakan dengan tatayyur. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut. Apa Nabi kata? La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wafir minal majzumi kama tafirru minal asadi. Tidak ada penyakit berjangkit melainkan dengan izin Allah. Tidak ada tatayyur iaitu bertenung nasib. Tidak ada apa dia lagi, kepercayaan kepada burung hantu. Tidak ada kepercayaan kepada kecelakaan bulan Safar, kesialan bulan Safar. Baik. So semua ni menunjukkan benda hak kita duk percaya ni pernah berlaku di zaman dahulu, termasuk burung hantu semua. Maka ni semua adalah benda yang mengarut. Mereka tidak akan percaya melainkan hanya Allah sahaja yang menentukan baik dan buruk bagi kehidupan mereka. Baik, dan yang terakhir, yang keempat, iaitu mereka adalah di kalangan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Siapa dia yang masuk syurga? Masuk syurga 70,000 orang ni, iaitu bila mana mereka bukanlah orang yang menjampi, bukan tok bomo, bukan orang yang minta jampi, dan bukan juga orang yang buat bertenung nasib, dan mereka adalah di kalangan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah yang termasuk di dalam arti kata 70,000 yang masuk tu tadi. Baik, waktu tengah duk cerita ni, tiba-tiba datang seorang sahabat nama dia Ukasyah. Ukasyah ni tubuh badan hitam legam, bibir mulut tebal, rambutnya kerinting. Dia ni asalnya adalah seorang hamba, seumpama Bilal, seumpama Julaibib, seumpama siapa dia lagi, beberapa orang sahabat yang lain ni yang pernah menjadi seorang hamba tetapi dimerdekakan mereka. Kata Ukasyah pada waktu tersebut, dia kata, ya Rasulullah. Terus dia bangun pada waktu tersebut, Ukasyah bin Muhsin, faqal ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, minta engkau tolong doakan Allah supaya aku termasuk di antara 70 orang di kalangan mereka. Faqala anta minhum. Nabi SAW pun terus cakap, engkau adalah di kalangan mereka. Thumma qala rajulun aqar. Kemudian mai lagi sahabat-sahabat yang lain ni bila dengar macam tu, faqala ud'u Allahu ay yaj'alani minhu. Ya Rasulullah, aku juga ya Rasulullah, mintalah aku ni masuk sekali. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Nabi bersabda, Ukasyah telah mendahului engkau. Baik. Siapa yang faham apa yang saya faham hadis ni? Part yang atas tadi kita dah settle. Kita ambil part yang bahagian bawah tadi. Bahagian bawah ni disebutkan tentang 4 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Mereka yang tidak menjampi, yang tidak minta untuk dijampi, mereka yang tidak bertenung nasib, mereka orang yang bertawakal kepada Allah. Baik. Kemudian ini 4, salah satu ciri-ciri. Pendek kata bahasa mudahnya ni, ada dalam hadis yang lain yang menyebut ni bahasa mudahnya. Yang pertama, sifat orang yang akan masuk syurga tanpa hisap adalah orang yang tidak melakukan sebarang perkara ataupun upacara yang menjerumuskan mereka kepada syirik, iaitu menyekutukan Allah. Sebab tu elakkanlah kita. Kita dah lah amalan kita tak banyak. Jangan
mencemarkan ataupun hilangkan pahala, value amalan kita tu dengan perbuatan syirik, walaupun syirik yang amat kecil. Antaranya apa kepercayaan pada Tok Bomo, kita dah buat benda-benda mengarut. Ada seorang di Bukit Katil, dia buat rumah 3 tingkat, rumah banglo. Dia beli rumah ni. Jadi dia pesan, ustaz balik kuliah nanti boleh tak lalu singgah rumah saya sekejap? Ada apa saya nak minta tolong tengok rumah saya? Baik. Dia faham maksud dia, tapi saya buat pekak badak. Sampai depan rumah dia ni, dia pun telefon. Dia kata dah sampai dah. Ustaz dah tengok rumah saya, dah tengok, cantik. Dia kata tak, bukan pasal cantik tak cantik. Dia kata ustaz nak minta ustaz tengok keras ke tak keras. Saya kata buat dari batu kot. Dia kata keras lah. Dia kata ustaz ni gurau pula. Saya nak minta ustaz pagarkan rumah saya. Saya kata pagar dah cantik dah. Kata nak pagar apa lagi. Saja pun hanya kita nak gurau. Last sekali dia pun keluar, saya masuk. Depan pintu rumah dia ni, dia letak ada satu tanda 3 segi. Dalam tu ada tulisan-tulisan. Kat pintu, kat tangga, pintu bilik, dekat dapur, dinding rumah dia lekatkan. Sampai dekat pagar. Dia tanya dia apa benda ni? Dia kata yang ni orang kata tampal supaya setan-setan apa semua tak datang ganggu. Dia kata dia tambi. Hang ingat setan ni macam hantu Cina ke main tampal-tampal? Kan hantu Cina kan orang main tampal kat daya hantu tu pun lari bukan. Ini bukan hantu Cina lah main tampal-tampal. Satu. Yang kedua, dari segi logik pun tak kena. Yang keduanya pula dari segi agama sendiri, perbuatan kau ni seumpama mentangkalkan rumah dengan sebarang tangkal. Mentangkalkan rumah seolah-olah dia tak percaya pada Allah, dia lebih percaya kalau tampal benda tu rumah dia akan selamat. Maka tu juga masuk. Kalau tak syirik yang akbar, syirik sembah berhala pun kita percaya ada kuasa yang lain. Yang ni yang bahaya ni. Baik, makcik tak buat ustaz, itu dia orang tu memang teruk, depa-depa ni hak duduk lekat tu. Habis tu makcik buat apa? Makcik tak ada buat apa. Betul ke makcik? Mai saya cek rumah makcik pula. Pi pula rumah makcik PA. Kat mana? Bukit Beruang Utama. Okey, pi kat rumah makcik PA ni, tengok-tengok kat rumah dia ni, dia letak kat atas pintu dia ni duri-duri, pokok duri. Pasal apa letak duri? Orang Bukit Beruang, saya cerita tengok. Ada rumah saya tengok orang Bukit Beruang letakkan duri kat atas jenang pintu dia. Apa tujuan? Saya cerita tengok. Makcik-makcik kita, orang-orang lama ni. Sebab apa? Sebab, nak tahu sebab je. Tak nak bagi penanggal masuk. Okey, betul. Itu jawapan yang diberikan, tak nak bagi Pontianak dengan penanggal masuk. Pasal apa? Apa kaitan duri dengan penanggal? Dia kata penanggal ni dia punya kain ihram. Kain ihram pula. Apa kain kapal dia tu kan dah terkoyak-koyak dah. Jadi duk merambu, dia duk terbang. Jadi bila terbang dia tengok ada duri, dia takut masuk sebab takut tersangkut kain dia kat situ. So dia pun keluar balik. Saya kata ya Allah akbar. Ini yang kita katakan kita membodohkan akal kita yang Allah berikan. Last kali kita percaya dekat benda karut yang tu, kononnya penanggal lah, kononnya Pontianak akan masuk. Baik, ada lagi. Ada tak rumah siapa yang letak ikan apa tu? Ikan puyuh atau ikan betuk tu kat dalam aquarium depan rumah dia? Ada. Pasal apa letak? Okey, sebab toyol. Kononnya kalau toyol datang, toyol tu leka duk tengok ikan, main ikan, lupa nak masuk dalam rumah. Okey, baik. Ya Allahu akbar. Dia tak tahu toyol hari ni lebih cerdik lagi. Toyol hari ni dia tak payah sekali dengan satu call saja. Dia call. Toyol hari ni dia call. Baik, apa dia lagi? Letak guli kat ruang tamu rumah, kat atas meja tamu ni kita letak guli. Sama juga supaya kalau toyol datang dia duduk sibuk main guli, lupa nak pergi curi duit. Allahu akbar. Macam-macam benda mengarut. Itu juga masuk dalam bab kepercayaan karut-marut. Itu perbuatan-perbuatan. Ada orang tempurung kelapa, ada dia letakkan dekat tembok rumah dia tu, dia letakkan ada penjuru-penjuru tu dengan tempurung kelapa dan sebagainya. Sebenarnya cukup kalau siapa tanya saya macam mana cara nak pagarkan rumah. Yang pertama, pagar sungguh-sungguh. Pagar batu pun boleh, pagar besi pun tak apa, satu. Yang kedua, pagar dengan apa yang Nabi SAW suruh kita buat. Macam mana nak buat? Siapa yang baru masuk rumah, orang Melayu kita dia baca Yasin. Boleh juga baca Yasin pun, bukanlah saya nak katakan salah. Yasin pun Al-Quran. Kita bertawassul dengan surah Yasin, tak apa, tak ada masalah. Tapi di sana ada satu yang Nabi SAW sebut dekat kita. Kita ni kadang hak Nabi suruh kita tak buat, hak Nabi tak suruh kita buat. Apa yang Nabi suruh ni? Nabi kata wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu ni macam kubur. Maksud macam kubur ni, rumah ni tak ada amalan. Punca setan main ni pasal rumah kita ni tak ada amalan. Kemudian dalam rumah ni perkataan yang baik dengan perkataan tak baik. Banyak perkataan tak baik. Contoh, tahu tak setan ni kecil? Setan ni Allah jadikan dia kecil saja.
Setan, jin, hantu, jembalang tanah, semua benda spesies ni semua asalnya adalah kecil, tapi dia boleh jadi besar. So Nabi SAW kata sesungguhnya setan itu kecil, dan bila mana seseorang itu dia boleh menjadikan setan itu besar bila dia memaki hamun setan. Nabi larang kita laknat setan, celaka setan, nyah engkau setan. Kita pun baca hantu hantang kelopak jantung, hantu hantang kelopak jantung, sekali aku tendang, dua kali kau melambung, setan. Okey, Nabi kata kalau kamu melaknat setan, setan yang kecil ni boleh jadi setan sebesar rumah jadi dia. Bila dia jadi besar ni, bila kita maki hamun, bila kita percaya pada dia, bila kita mendewa-dewakan dia akan jadi makin besar, makin besar, makin besar. Sebab tu, macam mana cara nak kecilkan setan ni? Dengan zikrullah, membaca bismillah, at-ta'awuz, dengan membaca ruqyah, setan yang besar akan jadi kecil dan hilang kemampuan dia waktu tersebut. Dengan bacaan. Baik, next, apa lagi yang boleh dibuat? Nabi kata, faqra'u suratul Baqarah fiha. Baca surah Al-Baqarah di dalam rumah kamu, fa innaha tunaffiru syayatin. Mana-mana rumah yang dibacakan surah Baqarah ni, rumah ni takkan dapat diganggu oleh setan. Siapa yang mahu masuk rumah baru, apa dia nak buat? Okey, jemput kawan-kawan, tapi dengan syarat jangan cerita kat kawan-kawan nak suruh dia baca surah Baqarah. Kalau tak harap dia tak mai. Kalau janji pukul 9 dia mai pukul 11. Pasal dia takut kena baca. So dia diam, jemput datang esok. Ada apa kak? Datanglah kak, pindah rumah baru. So nak jemput datang makan-makan. Pukul berapa kak? Pukul 8. Pukul 7 saya sampai kak. Okey, baik. Sampai kat rumah kita pun cakap, sebenarnya kak buat majlis pagi ni. Majlis apa? Majlis nak baca surah Baqarah. Surah Baqarah. Allahu akbar. Surah Yasin kami punya lama kebas bentuk-bentuk. Ini surah Baqarah. Sabar kak, sabar. Saya dah jemput 10 orang. Okey, 10 orang. So bukanlah kita baca satu daripada awal sampai ke akhir 10 orang ni. So kita bahagikan beberapa muka surat. Akak ambil 2 muka, saya ambil 2 muka, kawan kita ambil 2 muka. Jadi gabung. Cukuplah jadi satu surah. Okey, kerana dia hampir 3 juzuk kan. Ataupun nak buat dengan anak beranak pun, kita baca terus seorang-seorang pun satu surah pun boleh juga. Tak ada masalah pun, sama ada dibahagikan ataupun tak. Tujuan kerana nak menjadikan setan akan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran, ada zikir dalamnya, ada amal ibadat kat dalam rumah tersebut. Maka itulah pendinding rumah kita. So jangan duk percaya pada benda-benda yang mengarut, benda-benda yang tidak ada kaitan, kerana kita nak keluarkan kita daripada 4 orang yang takkan masuk syurga tanpa hisap ni. So make sure kita ada yang tu. Baik, next sedikit lagi. Kemudian yang terakhir ni, bila mana Ukasyah ni, apa pandangan kita tentang Ukasyah ni? Pengajaran kita daripada sini nak menggambarkan kita ni, bila ada satu kebaikan yang kita diceritakan pada kita, baik apa kita nak buat? Waktu ketika kita baca Quran, waktu kita baca hadis, waktu kita dengar, ataupun waktu kita tengok. Contoh, kita sedang naik motor, kita berjalan, kita tengok seorang hamba Allah yang soleh, dia baru keluar daripada masjid, ataupun seorang yang sedang baca Al-Quran, sedang berzikir, sedang beribadat, sedang berada di dalam majlis ilmu, dan kita mungkin tak boleh buat macam dia buat. Apa yang ada dalam hati kita? Kita kan bagusnya Pak Haji ni, yang ni hati bersih. Hati kotor pula dia kata, Pak Haji ni entah-entah, okey, nampak je macam baik ni, belum tentu baik lagi ni. Tu hati kotor. Jahat punya orang, ini setan punya geng. Okey, kalau kalau macam tu. Habis apa nak buat? Kita tengok orang buat baik, satu benda kita jadikan kebiasaan. Apa kita buat? Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan aku seumpama dia. Jadikan aku seumpama dia. Baik, bila tengok orang buat baik, kita tak boleh buat, mintalah ke Allah, ya Allah jadikan aku sebahagian daripada mereka dan aku macam mereka. Baik, satu. Tapi kalau tengok pula benda mungkar, apa pula nak sebut? Bukan jauhkan, ya Allah, engkau berikanlah petunjuk pada sahabat kami ini, ya Allah, dan jauhilah kami daripada perbuatan mungkar tu. Aku tak rela pada perbuatan mungkar yang dia buat, tapi aku tak ada daya upaya untuk nak cegah, dan minta supaya Allah jauhkan kita daripada perbuatan tu tadi. Itu yang sepatutnya kita buat. So Ukasyah ni orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Dia nampak saja kebaikan, dia terus sambar, ya Rasulullah, minta tolong doakan. Tu. So hukum ataupun sunat kita ni meminta seseorang mendoakan kepada kita dengan sesuatu benda. Dan hak kepada orang yang diminta untuk berdoa ni, hendaklah didoakan kepada orang yang meminta dia berdoa. Sebab tu kita yang pertama boleh berdoa kepada orang secara gaib, atau berdoa kepada orang ketika dia meminta, dan kita pun boleh meminta orang untuk mendoakan kepada kita, tak ada masalah pun. So Ukasyah dia buat.
Dia tengok tu, dia kata, ya Rasulullah, mintalah Allah, aku termasuk di kalangan 70,000 tu tadi. Kemudian datang sahabat yang lain pun nak juga. Tapi Nabi SAW ni adalah orang yang adil. Siapa yang awal, diawalkan dia. Maka Ukasyah telah mendahului engkau. Maka habis yang baki daripada Ukasyah ni, Allahu a'lam, mudah-mudahan mereka juga akan dapat seperti bagaimana tu. Cuma hadis ni ada sikit perasaan gerun dan takut. Pasal 70,000 ni bukan banyak mana. Cuma ada sedikit rasa secure bila datang dengan hadis yang lain yang mengatakan daripada setiap orang daripada 70,000 ini, dia akan bawa pula lagi 70,000 yang lain. Okey, so menunjukkan, tapi poinnya elakkan daripada 4 perkara ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan termasuk di kalangan orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Baik, surah ini, ayat hadis ni berada di dalam bab tawakal. So dekat mana poin tawakalnya? Salah seorang orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisap adalah mereka yang bertawakal kepada Allah. Siapa kenal Pak Yus jual lembu kambing tu, Sungai Putat tu? Okey, baik. Saya mula berkenal dia ni bila kami buat satu program dulunya, program CSR. CSR ni maksudnya kita buat program kebajikan, bagi bantuan kat fakir miskin waktu PKP dulu. 3-2 tahun tu memang kita buat sepenuh masa lah tu. Lepas tu saya buat kempen untuk seorang derma seekor ayam untuk kita agihkan pada fakir miskin ni. Jadi kami target nak dapatkan 1000 ekor ayam. Akhir saya letakkan harga, saya pun tak pergi tanya kedai ayam, terus letakkan harga, siapa nak derma sumbang RM10 untuk seekor ayam. Pergi jumpa dengan dia, dia kata, Ustaz, RM10 ayam sekarang ni seekor jatuh dalam 13, paling macam tu lah, 13, 12, 13, atas dah RM10 lah. Saya kata, saya bawa duit ngam-ngam, saya kata, untuk seekor ayam RM10,000. Tu nak beli 1000 ekor ayam. Tu dia kata, macam mana ni Bang Yus? Dia kata saya beritahu kat Ustaz harga je, tapi saya jual kat Ustaz, Ustaz bagi yang tu, saya bagi dekat Ustaz 1300 ekor ayam. Dengan harga, maksudnya seekor tu dia bagi dengan harga yang bawah daripada harga pasaran. Saya kata dia orang yang baik. Baik, kemudian lagi bila pergi haji, dia minta saya uruskan haji dia, jumpa dekat Mekah, jadi kita pun berkenalan. Jadi bila saya sembang dengan dia, baru tahu rupanya dia ni orang businessman yang hebat, jual lembu, jual kambing, jual ayam dan pelbagai bisnes yang lain. Dia kata dia tak pernah berkira pun dengan orang. Kalau orang datang minta dekat dia beli barang pun, dia tak pernah kira duit. Dia tak nak kira duit. Dapat duit tu dia kata terpulang, orang tu nak tipu. Dia kata dia tak pernah takut pun. Dia kata dia susah ke apa yang dia nak buat, dia nak sedekah. Yang EHLC yang kita orang buat ni, dia 2 ekor kambing dia sedekahkan, 2 ekor kambing. Kemudian ada lagi lah yang lain-lain yang dia sumbangkan. Dan jenis orang yang tak takut pun. Kenapa tak takut? Sebab dia tawakal. Tawakal ni maknanya, kenapa aku nak takut miskin sedangkan yang menjaga aku ni adalah yang maha kaya? Kenapa aku nak takut miskin? Baik, maka dia kata tak perlu pun. Inilah maksud orang yang bertawakal, diserahkan keseluruhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikhtiar apa yang Allah perintahkan, dia ikhtiar. Apa yang nak berlaku, dia kata itu semua diserahkan pada Allah. Dia kata tak penting pun. Dan dia kata dia tak akan kejar apa yang ada kat dalam tangan orang, apa yang ada dekat orang, apa yang Allah bagi dekat dia pun dah membadai. Itulah konsep tawakal ni. Kita serahkan pada Allah untuk tentukan, dan kita tidak ada hak untuk menentukan sesuatu benda pun, melainkan kadar ikhtiar yang Allah perintahkan kita buat. Dan itulah apa yang nak dimaksudkan dengan hadis yang kita bacakan ni. InsyaAllah nanti kita akan baca satu doa, iaitu doa bagi orang yang bertawakal kepada Allah, supaya Allah kekalkan kepada kita tawakal tersebut. Baik, nanti kita sambung nanti pada minggu yang seterusnya insya-Allah. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kau ada soalan kau nak tanya? Ya. Ruqyah tak apa. Okey, ruqyah syar'iyah dibolehkan, tak ada masalah. Dibacakan di rumah kita pun boleh. Kita nak baca sendiri pun boleh. Bahkan ada ayat-ayat yang disepakati ulama, ayat ini dinamakan ayat ruqyah. Baik, sebenarnya kita boleh buat sendiri. Okey, macam mana nak buat? Kalau surah Baqarah tadi tu panjang sangat, ambil 5 ayat di awal, kemudian ambil ayat kursi, kemudian ambil amanar rasul sampai akhir. Okey.
So start daripada alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun tu kan. Kemudian next ayat kursi. Okey, kemudian next amanar rasul sampai habis. Itu dah memadai. Kemudian tambah lagi pula dengan apa pula? Tambah lagi dengan apa namanya 3 qul. 3 qul itu dah dikira memadai 3 qul. Kemudiannya pula apa namanya Fatihah tu sendiri juga adalah sebagai satu ruqyah yang boleh kita lakukan. Baik, kalau berkaitan tentang sihir kita boleh baca ayat daripada surah apa? Majitum bihi sir innallaha sayubtiluh. Itu di antara ayat. Tapi kalau kita buat apa yang Nabi ajarkan setiap kali lepas solat, make sure jangan tinggalkan apa? Ayat kursi 3 qul. Ayat kursi 3 qul ni jangan jadikan zikir harian yang kita baca setiap kali lepas solat. Kemudian ketika nak tidur buat apa? Tuan-tuan baca 3 qul kat atas tapak tangan. Okey, kemudian tiupkan dan sapukan pada anggota badan. Okey, sapukan pada anggota badan. So tak perlu dibuat benda-benda yang lain. Saya kira tu dah kira memadai lah. Tapi ruqyah ni panjang lah. Siapa yang boleh menghafal ataupun at least kalau dia baca dekat rumah dia pun memadai. Kalau tak boleh baca ruqyah pun tak apa. Okey, kenapa tak apa? Amalkan di rumah kita ni ada ibadat sunat kat dalamnya. Ada solatnya, kemudian ada apa nama Qurannya, maka itu pun dah memadai menjadi ruqyah terapi kepada rumah tersebut. Sebab tu disebut di sana ada rumah yang usang, ada rumah yang lapang. Rumah yang usang ni rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah yang lapang rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran tu tadi. So kita jadikanlah rumah kita ni rumah yang tidak usang dengan cara dibiasakan dengan melazimi Al-Quran. Ustaz, makcik kan tiap-tiap hari pasang CD Quran kat rumah makcik. Agak-agak setan masuk tak? Siapa baca makcik CD Quran tu, apa nama tu lah, qari itulah dapat perlindungan, makcik tak ada apa-apa juga pasal dia yang baca. Okey, baik. So kita sendirilah baca amalan untuk diri kita. Tapi makcik tak berapa nak pandai sangat baca. Baik, baca apa yang pandai. Baca apa yang pandai 3 qul. 3 qul pun 3 qul hak mana satu ustaz? Okey. Qul ya ayyuhal qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Makcik hafal tak? Tak hafal ustaz 3 tu. Kalau tak hafal 3 qul ni makcik tak hafal, elok makcik sebut wahai batu belah batu bertangkup, kau telan sajalah aku. Tu teruk sangatlah tu. Kalau dah sampai 3 qul pun tak boleh hafal. Okey, baik. Okey, itulah cara dia. Ya. Nak tanya tu katakan orang-orang yang pernah menjumpa bomo tu, jadi orang pernah meninggal. Macam mana nak? Baik, kalau dia bertemu, dia jumpa bomoh disebabkan kerana dia tak tahu, pasti Allah akan ampunkan sebab orang yang buat dosa dalam keadaan dia jahil. Okey, baik. Zaman dulu-dulu semua mak-mak kita pun macam-macam benda. Nampak macam mana dulu, bukan zaman macam kita hari ni boleh senang belajar, ada penceramah datang penceramah. Zaman dulu kalau nak belajar kena pergi ke pondok. Kalau tak pergi ke pondok tak tahu langsung, melainkan mak ayah saja yang bagi tahu dekat anak tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh. Zaman hari ni kita boleh belajar. So mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Yang kedua, kalau dia buat dosa tanpa sedar, kita baki zuriat dia yang masih hidup kat bumi ni, kita pohonkan keampunan Allah ke atas dia, insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu sajalah cara. Yang lain dia. Okey. Ustaz cakap pasal kita kena mengaji kan. Saya punya kat rumah saya pasangkan radio baca ayat Quran. Boleh tak? Satu cara bolehlah juga daripada kita orang kata apa tak ada amalan langsung, bukan. Sebenarnya rumah yang kita katakan yang patut diimarahkan adalah rumah yang berpenghuni lah. Kalau dah tak berpenghuni, apa kita nak buat kat situ, bukan? So memang tempat itu tempat, kalau baca ke tak baca, tempat-tempat yang tidak berpenghuni ni memang tempat jadi orang panggil tempat jin bertendang, bukan? So kalau dia bertendang dalam tu pun, insya-Allah tak akan ada apa-apa mudarat dekat kita pun, biarlah dia nak main kat situ sebab kita pun tak duduk kat situ, bukan? Ingat saya rumah kita dapat rumah tu pun, kata tuan rumahnya, ustaz 3 tahun dah saya pasang Al-Quran ni kat dalam rumah ni non-stop. Saya cucuk, saya siap kat situ, siapa datang pun akan dengar baca Al-Quran tu. Saya kata baguslah. Sebenarnya setan ni sebagaimana yang kita sebut, dia kecil, biasakan dengan zikrullah, insya-Allah dia tak akan datang. Baik. Ya. Baca. Amalan boleh batu atas minggu untuk ahli hujan yang diamalkan di rumah pelanting. Okey, baik. Itu pemohong punya orang. Okey, baik. Kenapa saya katakan macam tu? Di sana ada satu hadis dan ada satu ayat Quran. Saya baca ayat Quran dulu. Ayat Quran, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tu ayat Quran.
Yang hadisnya pula Nabi SAW kata, khamsatul la ya'lamuhunna illallah. 5 perkara kamu tak tahu melainkan Allah saja yang tahu. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Wa yunazzilul ghais. Allah lah yang menurunkan hujan, manusia tak boleh tolak dan tak boleh turun. Okey, baik. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada kat dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap orang tak tahu apa dia nak dapat. Dan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Setiap orang dia tak tahu kat mana tempat dia nak mati. So dalam hadis ni menyebut setiap orang dia tak tahu bila masa hujan nak turun. Kita hanya sekadar ramalan sahaja. Apa boleh kita buat setelah hujan? Dan ingat, jangan membenci hujan, jangan benci hujan. Kerana hujan ni adalah simbol rahmat. Sebab tu hujan tu ada rahmat. Siapa yang benci hujan, ada something wrong dengan orang ni. Baik, tak apalah kalau hujan nak turun pun kenuri, hujan tu ada hujan. Sebab tu yang disunatkan bila turun hujan kita doa Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ni hujan yang bermanfaat. Baik, ataupun ya Allah jadikan hujan ni, turunkan hujan ni pada tempat yang boleh didoakan, tempat yang lain, dan jangan jadikan hujan ni hujan yang memudaratkan kami. Itu doa yang boleh. Kalau nak berdoa, doakanlah doa tersebut. Tapi kalau ada buat kenuri musim hujan, kau nak tolak hujan kau mana? Kadang tak apalah hujan pun apa boleh buat kan. Kalau niat kenuri kita tu niat yang ikhlas berkat, insya-Allah hujan pun orang akan datang. Satu orang hamba Allah ni dia buat kenuri yang besar sungguh-sungguh, dan tak tahulah kita niat dia apa tak tahu. Tiba-tiba banyak benda lah yang makanan basi, benda yang dia bagi dekat orang pun basi. Sampai dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz saya sedih. Dan saya telefon balik catering tu, dia kata tak pernah berlaku makanan dia tu basi, kenapa boleh basi. So kadang Allah nak buat tu kan senang saja boleh Allah nak buatnya. Okey, habis. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.